Oke, hai pelajar sekalian. Minggu ini untuk PDPR pertama, cikgu terpaksa buat rakaman slideshow untuk kamu sebab kelas PDPR cikgu dengan kamu clash dengan kelas bersemuka untuk pelajar tingkatan 5 tahun 2020. Next, kalau minggu hadapan tak ada clash, kita akan buat Google Meet bersamalah. Untuk minggu ini, cikgu akan terus mula mengajar kamu dengan bab 1. Kamu sudah form 5. So ini adalah antara bab yang kamu akan belajar lah. Bab 1 iaitu kedaulatan negara. Kita tengok dahulu apa maksud kedaulatan negara. Cikgu rasa cikgu pernah bagi tahu kamu apa maksud kedaulatan negara. Daulat, kamu pun mungkin pernah dengar di dalam rukun negara, rukun negara kita, kedaulatan undang-undang, kamu pernah dengar perkataan ini. So daulat, kalau tengok dekat slide, bermaksud kekuasaan tertinggi. Maksudnya, daulat ini adalah kuasa paling tinggi. Tak boleh dilawan lagi. Selain itu, daulat juga adalah kewibawaan sesebuah negara yang bebas. Jadi, kalau negara itu belum bebas, belum merdeka, tidak boleh disebut sebagai negara yang berdaulat. Dan seterusnya mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Maksudnya, kuasa daulat ini boleh melaksanakan pemerintahan sesebuah negara. Ini adalah maksud daulat. Seterusnya, merujuk kepada negara kita Malaysia, tentang kedaulatan sebenarnya memang sudah bermula daripada alam Melayu lagi sebenarnya, tetapi lebih ketara pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Sebab pada masa ini ada raja, dan sistem pemerintahan beraja di sini adalah lebih teratur. Contohnya, di atas dia adalah raja, ataupun sultan, kemudian ada pembesar dengan menggunakan sistem pembesar 4 lipatan. So dekat sini kita boleh tengok pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka sudah ada ciri-ciri kedaulatan. Sehinggalah negara kita mengalami zaman penjajahan sampai kita mencapai kemerdekaan tahun 1957 dan seterusnya membentuk gabungan Malaysia pada tahun 1963. Di sini lagilah kita tengok kedaulatan. Kalau zaman sekarang, kita boleh katakan ini adalah kedaulatan moden. Kedaulatan moden maksudnya kita ada undang-undang. Undang-undang juga menjadi undang-undang yang tertinggi. Maksudnya kalau ada kedaulatan undang-undang seperti di dalam rukun negara kita, kita kena patuhi. Seterusnya kamu kena tahu ada 4 takrif kedaulatan. Apa maksud takrif? Takrif maksudnya definisi. Maksudlah, itu maksudnya. So dekat sini dia berdasarkan 4 maksud bahasa yang berbeza. Contohnya nombor 1, bahasa Yunani. Kedaulatan dalam bahasa Yunani disebut sebagai supernus ataupun superanus. Superanus ni apa arti dia? Agung, tertinggi, negara yang bebas dan merdeka. Untuk bahagian sini, 4 tarif ni cikgu nak kamu salin. Sambil kamu dengar cikgu tu, kamu salin bahagian sini. Yang kedua pula, maksud kedaulatan dalam bahasa Inggeris, kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai sovereignty. Maksudnya, negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Itu adalah maksud dalam bahasa Inggeris. Yang ketiga, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai daulah. Bukan daulat, daulah. Dia lebih kurang sama bunyi macam bahasa Melayu. Dan untuk bahasa Arab, maksud dia adalah kuasa pemerintahan sesebuah negara. Kalau kamu perasan tadi, slide sebelum itu lebih kurang sama maksud. Dengan bahasa Inggeris, kuasa pemerintahan. Kamu akan dengar berulang-ulang, kuasa pemerintahan, kuasa tertinggi. Dan last sekali adalah bahasa Melayu, bahasa kita sendiri. Daulat lah, disebut sebagai daulat, bermaksud kekuasaan tertinggi. Kita ulang lagi perkataan ni, kekuasaan, pemerintahan dan tertinggi. Tolong ingat perkataan tertinggi. Macam mana sekalipun kamu lupa maksud daulat, kedaulatan, tolong ingat perkataan kuasa paling tinggi. Itu kamu akan terus dapat markah. Seterusnya.
kamu juga sambil kamu dengar cikgu, kamu juga boleh tengok kamu punya buku teks. Okey, ini pula adalah pandangan tokoh. Di sini ada 5 tokoh beserta dengan gambar-gambar dia. Sama juga macam yang dalam buku teks. Okey. Pandangan tokoh ini juga tentang maksud daulat. Apa maksud daulat pada pandangan mereka sendiri? Okey, kita tengok yang pertama, Aristotle. Okey, ini adalah tokoh falsafah Yunani. Okey, Aristotle cakap daulat itu adalah kuasa tertinggi dalam pemerintahan. Ulang lagi, kuasa tertinggi. Okay, sama saja. Senang kamu nak ingat. Okay. Okey, kemudian yang kedua, tokoh yang kedua Ibnu Khaldun. Okey, Ibnu Khaldun dia cakap kedaulatan ini adalah kekuasaan negara berdasarkan semangat kekitaan dan semangat beragama. Maksudnya, kalau masyarakat itu bekerjasama, bekerjasama dalam negara, mereka boleh memerintah negara dengan baik. Itu maksud dia semangat kekitaan. Okey, seterusnya Jane Bodin. Okey, Jane Bodin, menurut Jane Bodin, kedaulatan bermaksud kuasa tertinggi. Ulang lagi perkataan yang sama. Maksudnya, kuasa tertinggi ini kekal dan tidak terbatas. Maksudnya, boleh buat apa saja. Okay? Tidak terbatas dari segi melaksanakan undang-undang. Okay? Okey, seterusnya adalah Tunku Abdul Rahman. Yang ini kamu kenal lah. Okay? Menurut Tunku Abdul Rahman, kedaulatan adalah prinsip keadilan dan kebebasan yang memperjuangkan kebajikan rakyat. Dekat sini, Tunku Abdul Rahman sudah menyentuh pasal kebebasan, keadilan, kebajikan. So, kebajikan semua ini, kebebasan, keadilan ini merujuk kepada siapa? Kepada rakyat. Okay? Kalau kita di Malaysia tiada hak untuk bersara, rakyat, maksud cikgu, kuasa di atas, kuasa tertinggi, pemerintah melakukan perkara yang tidak adil terhadap kita, maksudnya negara kita tidak ada kedaulatan. Tetapi kalau kita hidup dalam keadaan yang adil, bebas di Malaysia seperti sekarang, kebajikan kita pun terjaga, maksudnya negara kita sudah berdaulat. Kenapa? Sebab sudah ada undang-undang. Okey, dan terakhir sekali adalah tokoh Tun Dr. Mohamed Saleh Abbas. Okey, untuk Dr. Mohamed Saleh, daulat bermaksud asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan antara bangsa. Maksudnya, negara yang berdaulat adalah negara yang merdeka. Itu maksudnya. Dan di peringkat antara bangsa, maksudnya negara itu bebas. Tidak boleh dikacau sesuka hati. Okey, dan terakhir sekali, untuk topik hari ini, terakhir sekali adalah 4 jenis kedaulatan. Ini pun cikgu nak kamu salin juga, 4 jenis kedaulatan. Okey, kedaulatan yang pertama adalah kedaulatan tradisional. Yang kedua adalah kedaulatan moden. Yang ketiga adalah kedaulatan undang-undang. Dan yang keempat adalah kedaulatan antara bangsa. Okey, so kita tengok yang pertama dahulu, kedaulatan tradisional. Okey, ini merujuk kepada suasana tradisional dahululah. Contohnya, semasa alam Melayu, semasa kesultanan Melayu Melaka. So, dekat sini, kedaulatan tradisional pada zaman dahulu merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Maksudnya, siapa yang berkuasa mutlak? Raja, orang paling atas sekali. Kalau raja bagi arahan, tidak boleh dilanggar. Kalau kamu melanggar perintah raja, maksudnya kamu dianggap sebagai tulah. Jadi, semasa zaman tradisional dahulu, apa peranan rakyat pada masa itu? Taat setia. Itu sahaja. Itu suasana kedaulatan semasa zaman tradisional. Yang kedua, kedaulatan moden. Okey, kedaulatan moden ini wujud selepas revolusi di Eropah. Contohnya, revolusi England, revolusi Perancis. Masa ni orang di Eropah sudah mula bising tentang kebajikan, tentang hak rakyat, tentang kebebasan bersuara. Tidak puas hati dengan sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Tidak suka melihat raja, keluarga raja yang boleh sesuka hati, memerintah rakyat-rakyat di luar. Mereka cuba memusnahkan sistem berkuasa mutlak inilah, dan bila sudah berjaya, sistem pemerintahan raja runtuh pada zaman dahulu, jadi kedaulatan moden muncul. So, bila kedaulatan moden muncul, ia dikaitkan dengan hak rakyat.
dengan kerajaan berperlembagaan. Kalau nak buat satu kerajaan, jangan buat lagi kerajaan sistem raja berkuasa mutlak, tetapi digantikan dengan kerajaan berperlembagaan. Contohnya macam negara kita sendirilah. Kita sendiri Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan, bukan sistem raja berkuasa mutlak. Okey, yang ketiga adalah kedaulatan undang-undang. Okey, kedaulatan undang-undang ni kamu dengar dekat rukun negara kita yang keempat. Maksudnya kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang dan undang-undang itu perlu dipatuhi. Macam sekarang lah, apa-apa saja undang-undang yang dilaksanakan oleh kerajaan kita, kita kena patuhi. Kenapa? Sebab undang-undang yang ditetapkan, ada certain undang-undang itu adalah undang-undang tertinggi. Okey, dia ada kedaulatan. Dan terakhir sekali adalah kedaulatan antarabangsa. Okey, apa maksud dia? Iaitu pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Maksudnya, kita Malaysia yang sudah bebas, sudah merdeka, negara lain tidak boleh mengacau kita sesuka hati. Okay? Tidak boleh menjajah kita sesuka hati. Bukan seperti zaman dahulu. Kalau dahulu Tanah Melayu belum merdeka, okay? Bolehlah Britain ke siapa-siapa saja bolehlah menjajah, ambil apa-apa saja bahan mentah. Boleh. Kenapa? Sebab sebuah negara itu belum merdeka. Tetapi once negara itu sudah merdeka, tidak boleh dicabuli sesuka hati. Terutamanya kalau kita adalah anggota di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Okay. So, topik minggu ini, PDPR pertama, cikgu sampai di sini sahaja dahulu. Okey, 1.1. Okey, ingat nasihat cikgu, kamu salin bahagian 4 takrif kedaulatan dan 4 jenis kedaulatan untuk topik hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Thank you, kelas.